Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir atammim bil khairi summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dikurniakan semula nikmat untuk menuntut ilmu ataupun nikmat berada di dalam majlis ilmu. Berada dalam majlis ilmu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut dalam satu hadis yang masyhur yang kita semua biasa dengar, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa anna al malaikata la tad'u ajnihataha li talibin ilm ridan bima sana'a atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang melangkah ataupun menempuh satu jalan yang mana tujuan dia untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Allah mempermudahkan kepadanya untuk masuk syurga. Disyarah oleh sebahagian, dipermudahkan kerana bila dia belajar agama, maka mudahlah baginya untuk memperindahkan ibadatnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia menuntut ilmu, semakin qarib, semakin rapat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara itu akan mempermudahkan baginya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu nikmat. Ini satu nikmat. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala beri kembali kepada kita. Setelah sekian lama, rasanya dalam kat setahun, 9 bulan, 10 bulan lagu tu, kita ditarik nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tak sedar tu satu nikmat. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kita akan kecek ataupun kita akan dengar ataupun hamba akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hablum minan nas ataupun hubungan kita sesama kita. Hubungan kita sesama kita. Kita manusia ni kita ada dua, hablum minallah, hablum minan nas. Ni benda kita semua jelas. Tak payah ayat, tak payah beritahu. Budak fardu ain pun tahu. Dalam hidup kita, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita kena selesai kedua-dua bahagian. Nak mendapat keredaan Allah, nak masuk syurga Allah, kedua-dua bahagian ini kita kena selesai. Pertama, urusan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak pertama. Dari sudut akidah yang sahih, ibadat yang sahih dan akhlak yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kena selesai ketiga-tiga bucu dan sudut. Akidah yang sahih, ibadah yang benar dan juga akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena perindahkan dan perelokkan segala sudut berkaitan dengan akidah, ibadat dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu boleh masuk syurga dah ke? Tak lagi. Ada separuh lagi, iaitu hablum minan nas. Urusan kita dengan manusia sesama kita, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin, mak dengan anak,
urusan kita sesama manusia. Banyak hadis-hadis yang membicarakan, menerangkan, mengajarkan kepada kita tentang bahagian-bahagian ataupun perkara-perkara yang perlu kita selesaikan sesama kita, yang perlu kita hindari sesama kita, yang perlu kita lakukan sesama kita. Selesai dua bahagian ini, bahagian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagian kita, sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Kerana itu sebahagian ulama menyebut ada juga ihsan. Dan memang betul, ihsan kita sesama makhluk lain selain daripada manusia. Ihsan akhlak kita dengan haiwan, dengan binatang pun Tuhan ambil kira. Tuhan ambil kira. Sebab tu dalam agama kita, bahkan semasa kita nak sembelih binatang pun ada ihsan dia, ada adab dia, ada barang-barang yang diharamkan kita guna untuk sembelih binatang. Tu nak sembelih, nak bunuh pun ada adab. Nak sembelih binatang dengan pisau yang tajamnya, tak boleh dengan tulang, tak boleh dengan kaca dan sebagainya. Kalau buat juga dosa. Akhlak dengan tumbuh-tumbuhan pun diajar dalam agama kita. Tak boleh kita nak nganak ke pohon, tengok pohon nak betuh kat sini. Bahkan dalam perang diajar jangan kita bakar tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dalam perang. Kalau buat juga dosa. Bahkan sebahagian ulama ataupun tok-tok guru sebut ihsan kita dengan benda-benda, akhlak kita dengan benda, disiplin kita dengan benda. Contoh, kita beli kereta, tuan kereta, syarikat kereta, hak buat kereta 5,000 km kena servis. Ataupun berapa? 3 bulan, 5 bulan. Jadi kita berasa kereta tu kereta kita 10,000 km pun kita tak servis lagi. Setahun tak servis. Tobel asap kita kelodok habis. Tu tak berakhlak, tak berdisiplin, tak ada disiplin dalam hidup pun tak kena. Dan Islam ni dia jaga siapa disiplin dengan bahagian-bahagian, dengan kereta, dengan perabot ada belakang. Siapa setara tu kau? Siapa setara tu? Islam mengajar disiplin kepada manusia. Hari ini kita baca satu hadis daripada Rasulullah, satu hadis daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, iaitu dengan keimanan yang sempurna, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata perkara yang baik, dan jika dia tidak mampu berkata-kata dengan yang baik, hendaklah dia diam daripada berkata-kata. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran-jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tetamu yang datang ke rumahnya. Hadis ni memperlihatkan kepada kita cara-cara atau adab-adab hidup bermasyarakat, adab-adab ataupun cara hidup dalam bernegara. Ni, hadis ni mempamerkan dan mengajar kita cara-cara hidup bermasyarakat, cara-cara hidup bernegara. Yang mana kalau kita nak ikut cara-cara hidup bernegara, rujukan ataupun model kita yang paling besar dan tinggi ialah negara Islam Madinah yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak rujuk, nak tengok
model ataupun ciri bernegara, ciri bermasyarakat, seluruhnya ada pada ciri-ciri ataupun model yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk dan ajar kepada kita dalam negara Islam Madinah. Yang mana ciri-ciri negara Islam, kita ambil sikit. Ciri-ciri negara Islam yang paling asas ialah akidah yang benar. Ciri-ciri negara Islam, ciri-ciri negara yang mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, akidah negara itu mestilah akidah Islam. Asas dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa dengan cara Islam. Tak boleh kalau kita ambil akidah negara selain daripada Islam, tak akan mencapai ketenangan dan keamanan. Kerana akidah selain pada Islam adalah akidah yang zalim. Seperti mana yang telah disebut oleh Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman, muka surat yang kedua surah Luqman tu disebut Luqman ajar anak dia beberapa perkara dalam surah Luqman. Kalau kita tengok muka surat yang kedua, start daripada akidah, adab dengan mak ayah, bab syariat, bab akhlak, ajar belaka. Pertama yang disebut oleh Luqman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya anak, la tusyrik billah, pertama sekali dalam hidupmu jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, asas dalam hidup yang paling utama sekali, nombor satu, jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kunci syurga duduk di kalimah la ilaha illallah. Tauhid itu pintu syurga, kunci syurga. Baiklah setara mana pun, juruhlah setara mana pun, amallah setara mana pun, tapi kalau tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ke neraka lah musuh dia. Besar. Kunci syurga ni adalah kalimah tauhid. Sebab tu ayat kafir, buatlah amalan setara mana sekalipun, sedekahlah setara mana sekalipun, amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibalas dengan kebaikan di atas muka dunia, tapi di akhirat dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akidah tauhid. Sebab akidah selain pada Islam, akidah yang zalim. Kezaliman paling besar syirik kepada Allah. Jadi kalau kita nak bina negara dengan guna kezaliman yang paling besar, maka kita tak akan dapat keamanan dan kedamaian. Akidah yang boleh menyatukan umat, kita nak buat negara, nak rakyat bersatu padu, satu-satunya akidah yang boleh menyatukan umat sepanjang sejarah adalah akidah Islam. Kita pernah dengar kisah Aus dan Khazraj. Kita pernah dengar tak? Aus dan Khazraj. Biasa dengar kan? Ansar, kaum Ansar. Asal dia dua, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, sebelum pada nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aus dan Khazraj hijrah dia pergi. Dua kabilah daripada bangsa Arab ni. Aus, Khazraj. Pergi. Berapa lama? Ratus-ratus tahun pergi. Ratusan tahun pergi. Ribuan orang telah mati. Terutama pada beberapa tahun sebelum daripada mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijratul Rasul. Berlaku satu perang yang besar. Disebut sebagai Yaumun Bu'ats. Perang yang besar di antara dua ni, Aus dan Khazraj. Punca dia biasa pada perang punca remeh-temeh ya. Perang yang membuat menyebabkan kematian yang sangat besar, terutama di kalangan pimpinan kaum tersebut. Aus pun ramai, Khazraj pun ramai. Menyebabkan generasi-generasi yang ada, terutama generasi muda, fikir kita ni sampai bila nak perang? Sampai bila kita nak saling berbunuh-bunuhan sesama kita dan hidup tanpa keamanan dan kedamaian? Sampai bila? Beratus tahun dah perang ni. Dalam keadaan haru, biru, perang,
Kalau tiba-tiba terdengar di kalangan puak Aus dan Khazraj ada seseorang, ada lelaki yang mengaku sebagai seorang nabi di Mekah. Dia dengar ada cerita orang mengaku nabi di Mekah. Lalu bicara puak-puak dia nak pergi Jepun. Kerana keyakinan dia memang benar yang mendakwa sebagai nabi itu nabi. Sebabnya puak-puak dia biasa dengar dah. Kalangan-kalangan Yahudi di Madinah, para pendeta Yahudi di Madinah berbicara ataupun berbual sama sendiri bahawa dah sampai masa dah. Kalau mengikut kitab kita ni, orang Yahudi sebut, kalau ikut kitab kita ni dah sampai masa dah. Inilah zaman dia kebangkitan Rasulullah, Nabi akhir zaman. Ada dalam kitab. Dari kitab Injil, Taurat, apa-apa dia tu cerita belaka dah pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua lengkap detail. Sebab tu Allah sebut allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bangsa Yahudi, ahli kitab. Ya'rifunahu, dia kenal Nabi Muhammad. Allah sebut ni, Tuhan sebut ya'rifunahu, mereka mengenali Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Lagu mana kita kenal anak kita? Tarikh lahir kita tahu, beranak mana kita tahu, mak dia apa kita tahu, sifat-sifat dia, sikap dia, perangai, rupa, paruh tubuh dia kita tahu. Ada tanda lahir hitam mana, punggung pun kita tahulah kau anak kita. Lagu tu lah Yahudi kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu. Bila lahir, mana lahir. Yahudi duk bicara sama sendiri, bangsa Arab hak duk Madinah tu dengar. Jadi bila mari berita ada hak ngaku Nabi, dia pun pakai yakin selalu. Inilah Muhammad. Inilah Nabi Muhammad. Lalu dia pergi ke Madinah. Dia pergi ke Mekah. Siapa musim haji, pok-pok Aus dan Khazraj hak masih belum Islam tu, pergi ke Mekah buat haji. Orang zaman jahiliah ni buat haji juga. Buat haji. Haji ni start zaman Nabi Ibrahim AS, start zaman tu buat Kaabah sampai hari ni tak putus. Cumanya masa zaman jahiliah, zaman sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia buat haji cara jahiliah. Buat haji cara jahiliah. Disebut di Kaabah tu, Kaabah, keliling Kaabah tu diatur 360 butir berhala. 360 butir berhala. Keliling Kaabah. Sehari dia sembah seekor. Hari ni hak ni. Genap setahun cukup 360 ekor. Buat haji cara dia. Tawaf bila telanjang. Dia tawaf bila telanjang. Sehari orang lelaki tawaf. Malam apa tawaf. Buat haji. Musim haji. Jadi puak dia pergi lah. Ini orang. Perjanjian Aqabah yang pertama. Jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia panjang. Tahun selepas pada tu pergi jumpa Nabi 70 orang lebih. Bai'ah ataupun perjanjian Aqabah yang kedua. Tahun selepas pada tu, tahun ke-13 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhijrah ke Madinah. Apa yang berlaku? Yang berlaku, Aus dan Khazraj yang pergi selama ratusan tahun, beratus-ratus tahun pergi itu tak ada, ribu-ribu orang dah mati. Bila mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa akidah Islam, baik tu pertelingkahan ratusan tahun, kematian, dendam puluh-puluh tahun, hilang sekelip mata bila mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa akidah tauhid, membawa akidah Islam. Maknanya pertelingkahan dalam negara, perbalahan sesama orang Islam, tak balas setara mana pun boleh diselesaikan dengan cara menggunakan Islam. Dah terbukti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbalahan dua kaum bangsa Arab pergi ratus-ratus tahun pergi, boleh selesai dengan akidah Islam. Boleh selesai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentangkan Islam kepada mereka. Maknanya benda tu juga boleh digunakan pada hari ini. Pertelingkahan yang berlaku sesama kita, orang Islam ke zaman,
Kita tak payah tengok jauh-jauh. Kita tak payah pergi ke Saudi, tak payah pergi ke Mesir. Kita tengok negara kita sendiri. Perbalahan sesama sendiri. Tak dengar maaf kita sebut parti-parti Melayu balas sama sendiri. Berapa puluh tahun? Siapa ratus-ratus tahun? Tak siapa. Berapa ratus orang dah mati? Tak apa orang pun mati. Kalau hak dulu Nabi boleh selesai dengan cara Islam, hak ratusan tahun pergi, puluhan orang, ratus ribu orang mati boleh selesai dengan Islam, maka kita pada hari ini kalau guna Islam juga mudah sangat nak selesai masalah sesama kita. Tak timbul perbalahan sesama Melayu, tak timbul perbalahan sesama Islam atas muka bumi Malaysia hari ini. Kalau kita sanggup dan setuju guna Islam sebagai jalan penyelesaian dia. Yang pertama, untuk mendirikan sebuah masyarakat yang aman damai, hubungan sesama sendiri, akidah dia mestilah akidah Islam. Tak boleh tidak kena guna akidah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah dilantik pemimpin yang membawa rakyat kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak keamanan dan kedamaian dunia dan akhirat, kerana tugas pemimpin di dalam Islam mesti membawa keamanan, keselamatan kepada rakyat dia dunia sampailah ke akhirat. Membawa rakyat kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tidak lagu tu. Kerana kalau pemimpin tu sekadar dia fikir makan minum tempat tinggal rakyat dia, tu tak lebih tak kurang daripada sifat seorang pengembala haiwan. Kalau dia nampak rakyat dia tu hanya untuk makan, minum, tempat tinggal, biok, baik dia pelihara lembu. Lebih kurang dah. Tapi bila tugas dia seorang pemimpin dalam Islam mesti membawa keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat dia, maka kita kena pilih seorang pemimpin yang adil. Adil maksud dia pemimpin yang Islam. Adil dalam melaksanakan tugas-tugas dia. Memperkenalkan rakyat dia kepada Islam, kepada agama, seperti mana pimpinan-pimpinan terdahulu, pimpinan-pimpinan dalam Islam. Kerana itu tugas dia. Sebab tu, dan tugas ni payah. Tugas menjadi pemimpin yang adil ni payah. Mesti membawa rakyat dia kenal Allah Subhanahu wa taala, membawa rakyat dia bertakwa kepada Allah. Betul-betul seperti Nabi buat kan? Betul-betul seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Sukar. Contoh kita siapa ketua kampung, Tok Ngulu. Tok Ngulu tak payah tunggu Tok Wakil lah, Tok Ngulu ya. Boleh dia nak ajak sebutir kampung dia mari solat Jumaat, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Tak boleh. Tok Imam sebutir mukim pun tak boleh nak ajak. Kalau ajak boleh mari berlaku ripuh dalam masjid. Payah nak jadi Tok Imam ni. Nak bawa rakyat kepada ketakwaan kepada Allah, nak bawa rakyat supaya mengikut sunnah Rasulullah, payah. Adil dari Islam lagu itulah. Sebab tu ganjaran bagi pemimpin yang adil ni nombor satu. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis lain, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil. Akhirat nanti, akhirat ada 7 golongan je. Ada 7 golongan. Antaranya ada 7 golongan. Ada lagi golongan yang lain yang boleh bernaung di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Akhirat satu-satunya bayar yang ada bayangan arasy Allah. Siapa boleh duduk? Ikut dia orang kau boleh serbu masuk dah. Ada tiket dia. Nombor 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Apa letak nombor 1 tu? Sebab cukup sukar dan payah untuk menjadi pemimpin yang adil. Seperti mana yang kita sebut tadi, membawa rakyat dia kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat. Dan dapat keredaan Allah di dunia memang payah, cukup sukar. Diri dia sendiri pun tak lepas mana. Nak bawa orang lain pula. Kita ketua keluarga, kita ayah belakang sini. Anak kita 4 orang pun kita nak jaga biar ikut cara Islam, ikut cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, payah. Nak gerak subuh, nak ajak main masjid, apatah lagi dia pimpinan.
Sebab tu pimpinan yang tidak adil, pimpinan yang zalim akan dicela oleh rakyat dia sendiri di akhirat. Bagi menyumpah di akhirat. Menyumpah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut suasana dalam neraka. Bila pimpinan yang zalim masuk neraka dan rakyat turut dia sekali terjun dalam neraka, maka berlaku saling sumpah menyumpah. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal 'azab wal'anhum la'nan kabira. Rakyat duduk dalam neraka, tengah kena bakar tu, marah, mecok kepada pimpinan. Doa kepada Allah. Bila kena azab tu dia lagi berdoa. Cerita inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, atas muka dunia hari tu, demo ni aku turut. Inilah pembesar kami, inilah raja kami, inilah pimpinan kami. Kami taat kepada mereka. Kami taat. Fa'adalluna as-sabila. Kenapa mereka menyesatkan kami, menjauhkan kami daripada engkau, wahai Allah. Jauh. Dia tak ajar rakyat dia tentang kepentingan agama pemimpin tadi. Dia hanya ajar dunia. Makan, minum, tempat tinggal, bonus, bajet. Itu ya. Ucapan-ucapan dia semua dunia. Nak beri kepada dia semua kepentingan dunia. Semua projek, semua. Tak cerita pun pasal akhirat. Tak cerita pun pasal akidah. Tak cerita pun pasal agama. Dosa pahala tak ada. Maki hamu. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, tolong beri dabar azab ke bapak dia. Minta. Dia kena azab. Dia minta pula kepada Allah, ya Allah, beri azab dabar ke dia ni. Ke dia lah. Saling salah menyalahkan di akhirat. Kerana itu penting dalam membentuk masyarakat Islam, negara Islam, memilih pemimpin yang adil. Pemimpin yang berakidah dengan akidah yang benar. Dan kita kena jauhkan daripada pemimpin yang tidak berakidah dengan akidah Islam. Jauh. Kerana kesan dia, memilih pemimpin yang tidak berakidah dengan akidah Islam, ataupun negara kita tidak diakidahkan dengan akidah Islam, maka semua sekali sistem lepas pada itu adalah sistem yang tidak Islam. Kita pilih contoh akidah negara kita, akidah sekular. Itu kita kena akui, jelas. Maka segala sistem yang lahir daripada sekular tu semua sistem-sistem yang zalim. Ekonomi, sistem ekonomi hak zalim. Riba, sistem ekonomi kita riba, kapitalis. Ekonomi kita riba. Dan riba ni antara punca kezaliman paling besar. Hawa biru paling besar, riba. Sebab tu antara dosa-dosa Allah Subhanahu Wa Taala suruh, ataupun antara dosa-dosa Allah Taala sebut aku perai, isytihar perai, riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sekali mereka ni tidak menghalang riba, tak buat riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka isytihar perai. Allah isytihar perai dengan orang yang buat riba. Tak banyak dosa hak Tuhan sebut dia nak isytihar perai. Antara salah satu ni riba. Antara yang hak lain, orang yang menyakiti para ulama, para tok wali. Man adha li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa-siapa yang menyakiti para waliku, para ulamaku, maka aku isytihar perai. Salah satu dosa riba. Itu yang pertama. Yang Nabi SAW bina dalam pembinaan negara Islam Madinah. Akidah yang benar. Yang kedua, yang dibina oleh Rasulullah SAW ialah sistem kemasjidan. Masjid. Ya kau kita nampak kecil sangat, tak besar masjid ni. Sebab tu Rasulullah SAW bila sampai ke Madinah, perkara yang pertama sekali Rasulullah buat cari ialah tapak nak bina masjid. Dia bukan cari tapak rumah nak bina rumah dulu. Dia bukan cari tapak nak buat pejabat dulu dah. Dia cari tapak nak bina masjid. Nabi selepas sampai kota Madinah, dia jalan-jalan cari tapak masjid.
Sampai satu tempat di kediaman Bani Najjar. Ada tanah lapar lah, lebih kurang lagu tu. Tanah tempat tinggal lah, tak ada orang duduk. Apa? Nabi kenal tempat tu. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat Ansar, tanah siapa Nabi nak beli? Nabi nak beli. Walaupun Nabi tak ada fitih, tapi Nabi sebut Nabi nak beli. Dan memang Nabi nak beli tanah tu. Rupa-rupanya tanah tu milik dua orang anak yatim. Dua orang anak yatim. Jadi bila dia dengar Nabi SAW kenal tempat tu, nak buat masjid, nak beli, lalu dia kata kepada Rasulullah, dua-dua tu kata, ya Rasulullah, tak payah belilah. Tak payah beli. Kami dermakan, infakkan tanah ni untuk buat masjid. Dan kalau kamu kenal wahai Rasulullah, tanah ni ambil kepada kamu untuk dibina masjid. Ni sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni kau tanah, bini dia nak bagi lagi, harta benda dia semua nak bagi. Jadi bila Rasulullah minta tapak tanah nak buat masjid, tu dia bagi. Rasulullah kata jangan. Saminu ni, ataupun lebih kurang lagu tu Nabi sebut, maksudnya perga kepada aku, wayak berapa, ikut harga semasa, wayak aku nak beli. Lalu bila perga tu adalah jumlah yang sebut ni jumlah dia wahai Rasulullah. Tahu saja jumlah dia, Abu Bakar selut poket dia, ambil seladu pitih hak dia bawa daripada Mekah. Abu Bakar bila dia nak tinggal isteri dan anak-anak dia masih hijrah, dia tak tinggal ke setara pun. Segala harta dia bawa untuk hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah tanya kepada dia, wahai Abu Bakar, kamu tinggal apa kepada anak isterimu ni, nak ikut hijrah dengan aku? Dah kalau bawa semua pitih. Lalu Abu Bakar sebut, aku tinggalkan kepada keluarga aku tu janji Allah dan janji Rasulnya, keyakinan kepada Allah dan Rasul. Lalu Abu Bakar bayar tu pitih untuk beli tanah nak buat Masjid Nabawi. Masjid Nabi tu lah hak hari ni hak kita tengok tu. Cuma hari ni dia besar, dia comel. Tapi tapak tu tapak hak Abu Bakar beli. Sebab tu ulama menyebut, wallahi, demi Allah, setiap seorang yang datang ke Madinah lalu semayang dan sujud di atas Masjid Nabawi, maka pahalanya akan masuk kepada akaun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ramai mana ada orang sujud Masjid Nabi sejak jadi zaman Nabi hari itu? Ramai mana? Setiap kali sujud atas tapak Masjid Nabawi, setiap kali itulah pahalanya mengalir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapalah ke hari ini, siapalah kiamat. Pahala yang dapat kepada dia. Bukan main-main. Tak boleh kita lagu tu. Tahu tu beli seladu. Sebab nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar pahala Abu Bakar ni. Lalu masjid yang dibina tadi dijadikan pusat pemerintahan, pusat pentadbiran, pusat mesyuarat, segala-galanya dilaksanakan di masjid. Sebab tu disebut setiap masjid, setiap kampung ataupun setiap kawasan yang tidak ada masjid ataupun tidak didirikan salat Jumaat padanya, tu tak dikira kawasan orang Islam. Walaupun penduduk situ Islam, ada orang Islam sekampung, tapi tak didirikan salat Jumaat di dalam kawasan tersebut, maka dia tak dikira kampung Islam ataupun negeri Islam. Sebab Islam, kampung Islam, masyarakat Islam mesti ada tempat untuk salat Jumaat. Masjid kena ada. Kerana masjid, fungsi dia dalam Islam adalah pusat pentadbiran, pusat pemerintahan, pusat pendidikan. Lagu tu tak serupa tempat kita lah. Tempat kita ni masjid kesi. Masjid dengan kubur tu sama kesi kadang-kadang. Bukan sebab PKP ke apa, sebelum pada ni 5 tahun lepas kita tengok masjid sunyi. Tak ada berlakunya imarah masjid, qiyam di masjid, qiyamul lail, tak ada.
Muju ada orang tabligh. Kalau hamba muju ada orang tabligh. Hamba masuk JT email itu, Masjid Dendai itu, kita panggil orang tabligh. Biar menghidupkan malam-malam di masjid kita. Sungguh, tak ada orang tabligh setahun tu, tak ada orang qiyam di masjid. Kecuali malam-malam bulan Ramadan. Ataupun program YB mari masjid nak qiyam, jujurlah kita pergi. Kali dia tak ada orang nak imarah masjid. Dia kan fungsi masjid ni 24 jam kalau ikut zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Pusat dia. Dan kalau kita pergi tempat-tempat lain macam negara Arab, macam di Mesir, di masjid ni dia ada hospital sekali dengan masjid. Dia ada farmasi, kadang-kadang dia ada pusat anak muda, gimnasium di masjid. Di masjid sebutin ni sebelah tu macam kompleks ataupun dia sekali dengan masjid. Ada gimnasium tempat kita nak pergi senang, ada pusat anak muda. Fungsi masjid. Tapi tidak difungsikan sebegitu pada hari ini sampai kita nampak masjid ni tempat sembahyang dengan kuliah je. Begitu. Itu yang kedua, iaitu sistem kemasjidan. Dan benda ni besar. Nak buat negara Islam, nak wujudkan masyarakat Islam mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid mesti difungsikan, bukan dibina semata-mata. Yang ketiga, Nabi membina hubungan ukhuwah ataupun kemasyarakatan ataupun memantapkan sosial di kalangan orang Islam, Ansar dan Muhajirin. Bila Nabi selesai bina masjid tadi, bila bina masjid, Nabi sebut dua perkara. Afshus salam bainakum wa at'imut ta'am, antara yang Nabi sebut. Yang pertama, afshus salam, sebarkanlah salam sesama kamu. Arab dulunya banyak kali lah dia sebut la ni pun sabahal khair, selamat pagi, supaya kita lah masa'al khair, selamat petang gitu. Tapi Nabi tukar supaya afshus salam, sebarkan salam di kalangan kamu. Dan kita nampak benda ni debek kan. Sekali kita fikir, apa sangat salah? Apa sangat? Sedangkan assalam adalah satu kalimah yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjadi kegunaan orang Islam. Assalam itu sendiri nama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan guna salah satu daripada nama-nama dia untuk menjadi ucapan kepada orang Islam. Dan kalimah tu juga yang diguna di akhirat kelak untuk orang mukmin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kalimah salam. Sebab untuk menyebarkan kasih sayang. Seseorang mendoakan saudara dia. Sebab tu salam ni bila orang beri wajib jawab. Tak jawab dosa. Saling mendoakan dengan kalimah sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak nampak besar, tapi kalimah itulah yang telah menyatukan umat-umat terdahulu. Umat zaman Nabi, sahabat Nabi disatukan dengan kalimah Assalamualaikum. Saling mendoa. Kalau kita faham besar, jumpa dengan kita, salam sejahtera, selamat dunia akhirat. Tapi kita tak faham bahasa Arab tak menyakut. Sebab kita jumpa sama doa. Tak jumpa, aku doa biar mu selamat dunia akhirat, aku doa biar mu murah rezeki, luas rezeki. Tiap-tiap kali jumpa lagu itulah doa dia. Bukan jadi lendik hak saling mendengar tu. Pertama, afshus salam wa at'imut ta'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidangkanlah, bahagikanlah makanan-makanan. Nabi suruh bagi makanan, Nabi suruh jamu semua. Sebab apa? Menurut para ulama, supaya tujuan dia tidak berlakunya jenayah, tidak berlakunya curi-mencuri. Sebab orang ni mencuri, merampok ke apa, semuanya adalah punca lapar asasnya, punca nak makanan. Lalu Nabi suruh ketika tu Ansar, sebab Muhajirin ketika tu tak ada pun, dia mari selas pinggan, suruh kepada Ansar supaya hidang jamu makanan. Suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama untuk menyatukan, menyebarkan kasih sayang. Yang kedua untuk menghindarkan jenayah, untuk tak beri orang lapar. Lalu kaum Ansar menyediakan jamuan-jamuan
kepada sahabat-sahabat daripada Muhajirin. Dan sifat keansaran tu, sikap keansaran tersebut berlaku sampailah ke hari ini. Sampai ke hari ini diceritakan oleh mufti bekas, mufti wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Disebut perangai orang Ansar hak 1400 tahun lepas tu, anjuran daripada Nabi SAW supaya jamu tu berlaku sampai hari ini pada setiap kali bulan Ramadan. Dr. Zulkifli cerita, dia sebut kalau Mekah lain. Mekah tu walaupun jamu dia tu banyak, besar, tapi itu daripada kerajaan, daripada raja, daripada pimpinan, daripada orang kaya situ. Tapi di Madinah ni daripada penduduk dia sendiri, berkat daripada suruhan Nabi SAW, berkat daripada sunnah Nabi SAW, sifat keansaran berlaku selama 1400 tahun sampailah ke hari ini. Masih jamu makan ni, kata Dr. Zulkifli ada. Setiap kali bulan puasa, bulan Ramadan, berbuk puak-puak Madinah, penduduk Madinah ni, yang akan bagi makanan. Daripada yang kaya, sekaya-kaya penduduk, sampai kepada semiskin-miskin orang yang ada di Madinah, dia tetap jamu makanan. Yang kaya, cara kaya. Sekali sampai, kata Zulkifli tadi, sampai 15 periuk. Bukan periuk pada dapur rumah kita, kawah hak besar tu, hak besar. 15, 20 atas orang. Hak miskin bawa tamar 2-3 butir pun tak apa, tangih nak bagi kat orang, nak bagi, nak sedekah, nak infak. Sebab suruhan Nabi tadi kepada penduduk Madinah, wa at'imut ta'am. Sunnah yang berlangsung selama 1400 tahun, yang menyebabkan tak ada orang lapar di kota Madinah, tak ada orang kebuluran di kota Madinah. Kita kena berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nasihat baginda, atas sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Pertama, akidah yang sahih. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, sistem sosial Nabi suruh tu, afsus salam dengan tadi tu, wa'timut ta'am. Yang keempat, yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sistem pemerintahan baginda ialah konsep jihad. Konsep jihad kena ada dalam negara Islam. Konsep jihad kena ada dalam masyarakat Islam. Tak ada jihad, tak ada Islam. Kita kecek mudah lagu tu. Tak ada jihad, tak ada Islam. Kerana Islam dimulakan dengan jihad. Jihad ni dua maksud dah. Jihad ni tidak kata bila jihad perang takir orang dah. Jihad ada dua maksud yang asas. Yang pertama, kesediaan untuk mengorbankan nyawa dan harta benda demi agama Islam. Yang mana setiap orang wajib ada peranan yang sebegini. Bukan pergi perang, tapi bersedia untuk mengorbankan nyawa dia dan harta benda dia untuk Islam. Kena ada. Tak boleh dalam jiwa kita, dalam diri kita tak ada langsung sifat rasa nak mengorbankan nyawa untuk agama kita. Tak boleh. Hak tu hak disebut mati dalam keadaan kematian orang jahil, ataupun matinya seorang munafik. Matinya seorang munafik, dalam diri dia tidak ada rasa untuk mengorbankan nyawa dia demi agama Islam, ataupun harta dia tak berasa nak guna harta dia untuk menegakkan agama Islam. Kena ada. Kalau tak ada rasa nak korbankan nyawa, tak ada rasa nak korbankan harta untuk agama Islam, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Mati dalam keadaan mengejar dunia, mementingkan dunia lebih daripada akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama korbankan harta dan nyawa. Yang kedua, kesanggupan untuk menghadapi segala kepayahan demi menegakkan Islam dan mempertahankan negara Islam. Sanggup hidup dan rasa susah demi untuk mempertahankan agama Islam. Dalam satu peristiwa dalam perjanjian Aqabah yang kedua, Bai'ah Aqabah yang kedua, pada tahun 12 nubuwah, 12 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Bai'ah Aqabah yang kedua, salah seorang sahabat Ansar hak mari jumpa Nabi ke Madinah
Selepas daripada dia berbai'ah, dia menyebut kepada sahabat-sahabat dia. Masa nak bai'ah tu, dia slow sikit kalau ke mana, ataupun tak nampak bangun, tak nampak semangat. Lalu seorang sahabat yang paling muda ketika tu, hamba tak ingat dah nama dia, disebut supaya kita bersemangat. Dia kata, kami tahu sebenarnya, kita semua tahu, wahai sahabat-sahabat Ansar, bahawa bila kita buat balik orang ni, ditunjuk kepada Nabi Muhammad, bila kita buat balik baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka kita akan hadapi pedang-pedang daripada seluruh bangsa Arab. Maknanya bila dia berkelik Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tegakkan negara Islam, dia tahu dah bahawa seluruh bangsa Arab sekitar kota Madinah tu akan memerangi mereka. Dia tahu. Tapi bila ada semangat jihad, ada kesanggupan untuk menghadapi susah payah. Walaupun dia tahu bila dia buat balik Nabi ni, anak bini dia mungkin mati, diri dia mungkin terkorban, tapi demi untuk menegakkan Islam, menjaga negara Islam, dia sanggup. Dan begitu sikap yang sepatutnya ada kepada setiap daripada kita. Kesanggupan, bukan nak suruh jihad pergi ada. Kesanggupan menegakkan Islam, kesanggupan mempertahankan Islam mengikut sudut dan cara yang kita ada. Kalau kita banyak pitih, dengan cara pitih lah. Kalau kita banyak tenaga, dengan cara tenaga lah. Kalau kita alim, dengan cara mengajar lah. Yang penting dari setiap sudut yang kita ada, kita mempertahankan dan menegakkan Islam walaupun dengan susah payah. Dan memang Islam ni tersebar dengan susah payah. Semua agama, semua Nabi-Nabi, sejak zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad akhir zaman, tak ada seorang pun Nabi hak hidup relax, bahagia, duduk atas kursi, orang main ngadak, hamba nak masuk Islam, hamba nak masuk Islam. Tak ada sejarah para Nabi lagu tu. Hak ada, Nabi kena bunuh. Hak ada, Nabi kena katak. Nabi Nuh alaihissalam, dia ceritakan dia ni cara berdakwah dia 950 tahun ni. Dia pergi tempat orang-orang kubur. Pergi tempat orang kubur, dia mengajar kecek pasal agama. Kaum dia ni hak bercilama dah ke dia. Katok-katok sampai pesel, ditaruh di tempat kotoran binatang. Maksudnya taruh tempat taik binatang. Kandai binatang lah, tempat taik-taik. Taruh pesel. Bila dia khabar, dia sedar, duduk tempat cemas, bangun kelik rumah, mandi, sudah mandi tu tubik pula, pergi ceramah pula. Kena katok pula, pesel pula, pergi pula. Lama mana? 950 tahun. Sanggup dia sabar dekat dia lagu tu. Okey, nak berdakwah, sebarkan agama, sebarkan Islam. Tak ada sejarah Nabi, Rasul, para ulama, para mujahid kau Islam, sebar Islam dengan cara mudah. Takkan ada orang manggil ngadak kita mudah-mudah nak masuk Islam, nak masuk, tak ada. Yang ada kita kena turun, kita kena susah. Yang ini disebut semangat jihad. Jihad untuk menegakkan Islam, mempertahankan Islam. Yang mana wajib ada di setiap dada-dada kita, hati-hati kita, niat kita dan kehendak kita untuk berjihad dengan cara yang sebegini. Kena ada. Tak boleh siapa-siapa mati kita ni, tak boleh mati dan keadaan tak ada rasa dalam hati kita nak berjihad. Walaupun tua setara mana sekalipun. Biar kita mati atas semangat jihad. Lagu tu. Inilah 4 ciri-ciri, 4 perkara ataupun 4 rukun dibinanya masyarakat Islam ataupun negara Islam. 4 perkara. Akidah yang sahih, sistem masjid, sistem masyarakat, sosial, dan terakhir ialah jihad. 4 perkara ni harus ada dalam sebuah negara Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang harmoni, yang saling cara-cara sama sendiri, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan itulah kemuncak kehendak kita, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuncak kehendak kita semua adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.